Dalam motivasi kewangan pada kali ini kita bersama dengan nama yang tidak asing lagi. Ya. Kita akan bersama dengan seorang pakar kewangan iaitu Puan Hafizah Osili. Selamat pagi Puan Hafizah. Selamat pagi. Apa kabarnya? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kabar baik. Rasanya harapnya belum terlambat lah untuk kita ucapkan ya. Masih lagi nih di bulan Januari pertama kali jumpa bersua di tahun yang baru. Jadi rasanya mungkin ada pengisian-pengisian yang baru juga akan kita bawakan kepada penonton kita kan. Semangat yang baru tahun 2025 ini. Melihat saja tajuknya ni Puan Hafizah, strategi bajet. Okey, mungkin dapat diberikan, dikongsikan mukadimahnya, silakan. Okey, so sebab kira banyak yang bertanya mengenai strategi bajet ni, apa yang sesuai, apa yang boleh dilakukan apa. Jadi hari ini saya akan bawakan topik ini dan menerangkan sebeberapa strategi bajet yang popular lah, yang selalu kita ni dengar. Okey, untuk hari ini ada saya bawakan 6. Okey. Pertama, simpanan kemahuan diri. Kedua, sampul wang tunai. Yang ketiga, kaedah belanja tanpa rasa bersalah. And then yang keempat, bajet mingguan. Yang kelima pula cabaran tidak berbelanja. Okay, yang itu yang paling orang agak susah sedikit. Very orang interesting tu. No sugar challenge kan? Ini no spend challenge. Okay, yang kelima cabaran RM5. Okey. Okay. Jadi itu yang dimasukkan ya, dan juga sebagai mukadimah macam mana maksudnya itu dari segi apa strategi bajet ini ya. Kalau saya sedikit kalau susah tu mungkin dari segi cabaran tidak berbelanja. Kerana kita ni kalau berjalan beli makanan lah, beli barang yang kadang barang tu dah kita diperlukan juga sebenarnya. Tapi cute. Tapi cute, harus dibeli. Mungkin dapat ditanyakanlah sebelum kita tanyakan soalan seterusnya ni pada Puan Hafizah. Adakah ia sesuatu yang dapat dibuat cabaran tidak berbelanja ini? Sebab macam yang Noritan katakan dan saya sangat bersetujulah. Bila mana kita keluar harus jumpa membeli minyak, membeli makanan. Kalau membeli itu indesah rasanya. Macam mana Puan? Jadi yang itu, sekarang I will let rupanya I will terangkan satu persatu. Sebab macam mana tu, and then dari seginya orang apa yang dapat dibelanjakan, apa yang dapat dibelanjakan, apa maksudnya itulah. Okey. Kita ni laju, sabar. Sabar. Mesti ditanyakan baik Puan. Jadi sebagai permulaan mungkin boleh Puan kongsikan kepada penonton kita dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan simpanan kemahuan diri ini. Jadi yang ni maybe in another words is ganjaran untuk diri sendiri tu yang tadi nak sebutkan juga self reward ni orang juga. So yang ni adalah memperuntukkan simpanan ketani untuk kemahuan diri. Jadi macam mana ketani kan buat Ania, macam ani another words kalau tu mungkin banyak penonton tahu apa yang digelar sinking fund ni orang ataupun perbelanjaan yang dirancang. Ini yang kena maksudkannya yang anda tahu simpanan kemahuan diri sama ada yang membeli barang yang mahal, percutian yang ingin dia mau tempat tempat orang lagi jauh-jauh ataupun macam ulang tahun perkahwinan anak ataupun diri atau kira memerlukan perbelanjaan yang besar ni orang. Tapi memang ketani tahu bila ketani akan mahu mempunyai benda-benda inilah. Jadi kalau saya macam yang dulu-dulu jua, ketani mesti ketahui berapa perbelanjaan yang diperlukan. Okay, kemudian dibahagi dengan bila ketani akan mahu mempunyai barang tersebut ataupun percutian tersebut ataupun macam ani pun kira boleh consider kalau untuk orang yang kan berkahwin so pengiraan ni kan samalah roughly orang formulanya. So sudah dibahagi perbelanjaan yang diperlukan divide by jadi saya ada buat contoh lah juga kira 2,000 dibahagi dengan 12 bulan. Jadi jumlah yang akan diperlukan adalah sebanyak 166 dan 67 sen. Secara kasar lah orang atau simpanan bulanan yang perlu dibuat on top of simpanan yang lain yang diingini.
Okey, ini baru sinking fundnya ataupun kemahuan simpanan kemahuan diri. Dan bila melihat strategi sebegini perlunya ada disiplin ni puan ya. Yes. Untuk menyimpan, kadang disimpan 166, bulan hadapan nanti dah payah tak? makin Makin sikit-sikit. makin sikit. Jadi menurun. Macam mana strateginya sebegitu kan? Kalau kita berbicara Jua ni puan berkenaan dengan bajet, apa yang Nat suka melihat Jua? Ya kan biasa kan tu, macam kalau kita ni kan mula bersukan. Kita ni lebih excited membeli baju-baju baru daripada bersukan sendiri. Kan main badminton lagi excited membeli raketnya daripada bersukannya sendiri. Untuk berlari lagi excited membeli kasutnya daripada berlarinya sendiri. Jadi bila bercerita tentang bajet, Nat excited untuk membeli apa yang financial binder yang selalu ada di TikTok atau kan yang orang pakai untuk alih-alihkan duit dan sebagainya. Jadi mungkin di kesempatan ini Jompo dapat kongsikanlah sedikit sebanyak berkenaan dengan wang sampul ini. Jadi ini memerlukan banyak disiplin berhabis ni. Yang ini a bit macam orang a bit payah lah. And normally rata-rata yang saya lihat yang stick to sistem sampul wang tunai ni yang binder adalah bini-bini lah. Pasal ia memerlukan kesabaran itulah. So ia kira selepas kita menerima gaji, kita ni akan simpan duit ni arah sampul surat. Macam manulah contoh-contohnya kalau bil ni disimpannya, simpanan pribadi disimpannya lagi, simpanan kecemasan pun disimpannya, perbelanjaan sekolah anak pun disimpannya. So ni semua perbelanjaan kita ni mesti kita ni buat, simpan sana. Jadi macam orang dia dapat simpan sen-sen apa kan. So ia mesti bulat simpan dalam itu and kalau boleh jangan dikacau. Jangan dikacau dan juga jangan dilihat. Jangan dilihat. And then yang ni kalau kan mau bisa lah boleh buat dua ni orang. Kalau yang suka yang ada bindernya. Satu untuk yang bulanan, satu adalah untuk yang tahunan. Tapi kita menyimpan bulanan kan. So kalau tahunan, setiap saja bulan itu sampai untuk sekiranya lah macam insurans kereta. Kan kalau kita ni sekali bayar itu dalam 300 apa. Kalau kita ni bahagi ke 12 bulan, jumlahnya adalah lebih sedikit. So yang ni kalau kita ni campur arah bulanan, for sure terpakai. Jadi kita daripada alih-alihkan. Alih-alihkan yang tahunan punya sama bulanan supaya ia lebih efisien lah hanya orang. Betul. Ada juga lah saya pun sendiri pernah juga membuat yang ni tapi nyorang pun fail. Sebab sebab pasal payah lah macam ia nyorang fizikal kadang-kadang dan kita ni kan membawa sana sini payah lah macam kadang-kadang kalau kita ni pakai bag damit kan dah termasuk lah apa tu. So kan dibawa ke sana kemari ditakuti in terms of security duit tersebut apa. Jadi yang ni memang memerlukan banyak kesabaran, banyak anulah. Tapi bagi saya sampul surat ni saya buat untuk yang tahunan punya. Pasal tu memang tinggal di rumah. Kan dikacau, indah dibuka. Ada yang tempatkan ditarik-tarik. Especially catulah. Apatah lagi macam kalau mereka yang selalu mengamalkan cashless kan. Tiba-tiba harus mengisi minyak dan sebagainya. Harus diambil lah juga daripada cash yang ada. Jadi mungkin ia akan memberikan impak sedikit sebanyak berkenaan dengan simpanan-simpanan yang berbeza yang ada. Mungkin selain daripada itu juga Puan Fiza, kita berbicara berkenaan dengan simpanan wang sampul tunai. Bagaimana pula kalau sekiranya kita mahu keluar daripada nyorang habit berbelanja tapi selalu ada rasa guilty atau rasa bersalah. Kita mahu strategi berbelanja tanpa rasa bersalah. Adakah maksudnya duitnya mesti unlimited? Bagaimana? Perlu unlimited duit atau macam mana? Yang ni yang keempat ni ada kaedahnya adalah paling simple selalu saya sebut. Sebaik saja menerima gaji, kita ni tolak perbelanjaan tetap macam bil, loan, pinjaman dan simpanan jangan lupa semua keperluan
simpanan ni mesti diutamakan terlebih dahulu. Dan kemudiannya lebih baki-bakinya baru tah ketani buat untuk kemahuan diri. Jadi yang bil tetapannya bukan saja yang bulanan, ketani mesti also consider yang tahunan juga sudah masuk semua. Selebih-lebihnya tu atulah yang ketani boleh buat. Kalau ketani kan makan luar ke apa, atu saja yang budget yang ketani adalah. Jadi kalau dari sana macam yang anian macam sudah disimpannya awal bulannya orang buatnya sudah nih semua simpanan apa tuh kemahuan diri. Sekali in the middle of the month tu orang short of duit lah. Ya. Kali lihat ada simpanan itu, terkacau, jadinya budget ini bukan untuk anulah. Pasal kalau terkacau saja simpanan yang sudah awal dibuatnya tu, artinya kemahuan itu masih lagi tinggi orang. So ani pun kan sama macam ia not indah sepayah macam sampul surat tadi, tetapi yang ani mesti disiplin jangan mau mengacau simpanan yang ada tu sudah. Pasal tu memang sudah ketani, nyorang ketani utamakan terlebih dulu kan, dan ketani nyorang set it aside sudah. Betul. Jadi perlunya kita ni nyorang ni kuatkan hati dan juga disiplin lah ya, untuk kita tidak menggunakan mesti kuat lah supaya tidak menggunakan duit yang telah pun kita ni alihkan untuk disimpan. Tapi itulah ya, kadang-kadang kita ni manusia, kadang-kadang kita ni pun kadang-kadang rasa dah cukup daripada puasa, kadang-kadang kita ni akan cuba juga supaya untuk indahkan berbelanja, tapi kadang-kadang payah ada gangguan ni macam-macam. Harga promotion, media sosial, dengan adanya TikTok TikTok shop kalau lihat TikTok ada promotion dan sebagainya. Jadi memang banyak gangguan-gangguan yang perlu kita ni. Especially kalau orang cakapnya ni limited edition. Ni sekali kayaknya ni ada banyak ni. Kita ni mau laju dan kita macam terpengaruh. Terpengaruh lah. Betul sekali. Nan ingin tahulah salah satu pendapat Puan Hafizah sendiri sebagai seorang pakar kewangan. Kita bercerita tentang simpanan dan bagaimana kadang di pertengahan bulan kita tak ambil, terpakai. Jadi bajet itu agak sedikit terkacau. Salah satu prinsip kewangan dan bagi Nat ini dapat diterapkan untuk semua orang juga, difahami kan. Tapi prinsip kewangan ini bagi Nat sangat dalam bahasa Inggerisnya liberating ataupun freeing, iaitu daripada kita ni susah-susah mati tulang untuk saving. Di antara salah satu caranya untuk menjadikan kewangan itu lebih stabil adalah untuk diversify the income, iaitu memperbanyakkan lagi sumber kewangannya. Dan diversify the income ni Nat sangat fahami bahawa ia bukan satu privilege yang semua orang ada, satu kesenangan yang semua orang ada. Orang sudah bekerja dari 8 hingga 5 dan semua orang ada tenaga untuk bekerja lagi 5 hingga 11 bahkan. Tapi untuk Puan Hafizah sendiri, apa pandangan Puan Hafizah berkenaan dengan instead of saving the money, you diversify the income? Atau boleh juga, tapi perlu berhati-hatilah juga macam sekiranya aku ada simpanan ni, aku mau diversify income juga by using duit yang aku simpan ni. Kan so maksudnya kan untuk orang mendapat lebih income daripada so that's why ia menyimpan. So kalau waktu yang saya takutkan adalah ia mencebur diri arah tempat something yang ia indah tahu. Ia mesti ketani tahu macam for example, kalau ia benarnya indah bagus macam not good in baking. Tapi so ia mesti spend kira investment diri lagi kan untuk baking betul. Jadi akan memakan masa sebelum ia dapat balik hasil sumber itu. Pasal dia perlu belajar lagi skill ni. So perlulah kita ni fikirkan, apa yang I'm good at. Maybe ada certain people managing event ka, apa tu macam MC ka, apa social skill, or kalau ada yang memang menyanyi ka atau mengambil fotografi ka. So benda-benda yang memang orang you have to check your strength lah. Dari sana tu jadi apa yang investment on diri itu pun indah sebanyak kalau kita ni start daripada bawah. Maksudnya tu adalah untuk kita ni men-spend duit kita ni kepada modal yang agak tinggi rasanya ya. Jadi gitulah ya, kalau kita ni kan memperbanyakkan sumber kewangan ini adalah untuk kita ni melihat diri kita lah apa antara bakat yang dapat kita kekuatan kita yang dapat kita ni menjana ekonomi kita ni lah ya. Maybe salah satunya adalah
adalah macam ia tahu macam mana mengorder online apa, and then macam ia bawa-bawa orang okey tak apa. So bolehlah ia buat macam okey, kamu mau ikut, kamu mau tumpangan ni, tapi kamu add extra kira administration charges ke apa tu. So dari sana pun kira that's another nyorang opportunity lah. Betul sekali. Baik ya. Jadi ini puan kita telah pun mengetahui bersama ni maksud di antara 3 ya. Jadi seterusnya ni mengenai dengan bajet mingguan. Bajet mingguan ni rasanya penting juga untuk kita ni kita bersama. Kadang-kadang kita ni sudah sudah mengadjust bajet kita ni untuk seminggu. Kadang-kadang bocor juga dan terlebih berbelanja. Jadi mungkin boleh kongsikan ni puan. Okay. So yang ni bajet mingguan adalah my favorite. Saya suka benar buat ni pasal dia simple and perlu dipikir apa, and then macam memang macam yang selebihnya ditolak sudah apa. Tapi saya akan limitkan diri macam dalam seminggu tu hanya sekiranya dalam contoh ni 250 seminggu. Nggak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan ni, nggak boleh ditarik sana sini. Dan kalau bagi saya yang orang yang suka cashless, okay, maybe bolehlah 50 di wallet, 200 satu disimpan arah kata tu, tapi 200 satu saja. Yang selebihnya ditransfer ke different account. Dari sana you akan dapat macam orang okay. Semua fund gua ni hanya dalam kata ni. Seminggu tu you top up. Macam orang you buat macam you top up your phone. So dari itu lagi senang, and then you can see macam kalau ada extra terlebih macam sekiranya the next weeknya tu you ada lagi macam extra 50 dalam wallet. You pasal you pakai card saja. Jadi itu untuk minggu tu jual lah. So you can see macam ada extra apa. Kalau you can simpan ke yang extra tu mana saja. It's the easiest form of budgeting. Dia perlu fikir tulak itu ini. Pasal yang ni memang macam the minimum. Jadi perlu jadi campur semualah ada jumlah macam kadang-kadang kan ada selalunya kita ni ada 4 minggu, tapi sambulan ada 5 minggu apa. So kita ni campur semua and then check sama ada ni ada gaji kita ni ada masih simpanan sudah tulak semua tu lah. So boleh di adjust ni. So boleh buat macam mungkin 100 setengah seminggu. Pasal kita ni mula kita ni dah tahu biasanya kalau saya tanyakan orang seminggu berapa kan berbelanja. 100 kali ya, 100 kali. Bana-bana dibagi 100, bukan 100. Dah sadar kan? Dah sadar. So dari sini macam, kalau aku melebihi daripada 200-an ya, macam kalau yang ni sudah 1,250 sudah ni kiranya. Dalam itu baru belanja mingguan. Mingguan. Seminggu tuan. So macam, banyak jual, keluar banyak jual. So adjust. Adjust tu. Jadi pentingnya juga sebenarnya untuk kita ni ada tracking macam yang Puan Hafizah kongsikan tadi. Ada yang Indah tahu berapa belanja mingguan ni. Fikirnya 100 lah saja. Dibagi 100 rupanya lebih daripada 100. Indah tahu selama ni sebab Indah pernah catat. Indah pernah nilai berkenaan dengan bajet mingguan ini. Inilah satu yang baru yang nak belajar. Sebab nak sendiri berfikir berapa? Ya tahu macam mana tu. Macam pasal kalau kita ni sehari macam mungkin 10, 20. Tapi masih just 10, 20 macam mana. Tapi itu dari segi makanan, minyak kereta lagi. Minyak kereta lagi. Apa gitu, kan top up lagi, apa kita punya handphone dan sebagainya. Jadi siapa juga terfikir. Sekarang kita berfikir. Kita berfikir sejenak seketika. Kita berikan ruang je untuk penonton kita memikirkan berapakah yang kita habiskan dalam masa satu minggu. Berehat seketika, kembali selepas ini. Rampai Pagi, Inspirasi Pagi Auda.
10 minit ke pukul 9 pagi. Kita masih lagi hangat dalam wawancara strategi bajet di sini bersama dengan seorang pakar kewangan yang apabila beliau mengungsikan ilmu berkenaan dengan kewangan ini, kita sering sahaja terkesan dan sangat suka dengan strategi beliau yang sangat efektif ini. Dengan itu kita perkenalkan kembali kepada penonton kita Puan Hafizah Osili di sini, di mana topik strategi bajet ini akan kita bicarakan dengan lebih lanjut. Soalan seterusnya yang nak ingin tanyakan, kita berbalik semula kepada soalan yang pertama sekali nak tanyakan, iaitu bagaimana pula dengan cabaran no spending ataupun jangan berbelanja langsung. Sebab Nat dan Norintan berpendapat ia adalah sesuatu yang agak mustahil ataupun kalaupun bukan mustahil, mencabar. Sebab betul lah kan, kita keluar sedikit sahaja pasti ada membeli barang. Jadi macam mana untuk pandangan Puan Hafizah berkenaan dengan no spend challenge ini? Okay, so yang ni berbalik dengan apa yang Nat tadi sebut, no sugar challenge. Kan sama ni, kan sama, exactly the same. So yang ni bukan macam dah berbelanja macam dah tak keluar rumah ni, di rumah saja kau minum air macam tu, indah lah macam tu. So yang ni more macam kalau kan kita ni ada teknologi apa kan, mencek kepatuhan lihatan atau so kita ni setetapkan tempoh tertentu. Sekiranya ani especially macam sekiranya kalau kita ni ada percutian atau keinginan yang kita ni mau capai, certain anu lah kiranya orang you can try 1 minggu dulu. Seminggu ni aku no spend. So meaning minimize dia punya spending atau sama ada dari lunchnya kah, ya boleh pilih. Bukan saja macam satu persatu lah, jangan aku mau spend everything, itu payah juga kan. So ini macam kiranya salah satunya bawa makanan bekal daripada rumah. Mungkin tu berapa aku dapat save apa tu kan. So dalam seminggu ni aku mesti indah membeli di luar, membeli kopi, membeli semua bawa dari rumah. Itu yang dimaksudkan no spend. So keluar saja dari rumah, semua barang yang dari rumah ada. So for 1 week. Jangan tu. Yes. And then kalau kita ni lihat macam mana tu kan aplikasi online atau social media apa, kan membeli talan na iliora, maybe next week macam tu. So lepas seminggu tu boleh kita ni fikir balik arah karta tu. Penting kan ya, indah kali ya. Supaya indah impulse buying bahkan. Yes, indah impulse buying sama kita ni boleh menjimatkan juga. Sebab kalau memang kita ni bawa bekal daripada rumah, example lah yang banyak orang buat macam kalau coffee now $5 per day. Kalau kali 5 hari, kali lagi sebulan apa. So dalam sebulan itu, you say, okay, maybe 1 week aku nda balik coffee, bawa saya dari rumah. Sedap lah. Tahan. Sudah tu 3 minggu, kena minum kopi mana saja. Macam itulah. So that's one of the thing lah you can do. That's the one no spend. Macam kira nda berbelanja berlebihan. Kalau orang tanya, kan makan luar, nada budgetku. You have to kuatkan diri. Saya dan, nada budgetku. Kalau kena belanja, ke rezeki. Kan? Tapi you don't spend anything. Betul. Macam mana benar kita melihat proses ini macam detox Macam mungkin ia kebiasaan sudah setiap hari tu dengan kita ni berbelanja, ya ada dopamin dalam otak kita ni. Rasanya macam siok kita ni keluarkan RM5 hanya untuk kopi dan sebagainya. Tapi akhirnya bila kita ni no spend challenge ni, ia macam berpuasa. Jangan dulu kita ni berbelanja untuk hal-hal yang sebegitu. Tapi yang paling siok kalau Wania, bukan seorang-seorang lah. Kawan-kawan. And then macam sudah at the end of the day, apatah kamu? How do you feel? Macam you know, dia kalau beramai-ramai siok jadinya. So macam dia dapat my experience ni. Sama je macam like macam dieting apa kan. This week I try dieting apa itu ini. Jadi catulah. Betul-betul. Okey. Jadi dengan berbaki hanya 4 minit ni Puan Hafizah, mungkin kita dapat sentuh berkenaan dengan cabaran RM5 secara ringkas. Okey. Cabaran RM5 ni ada 2. Simple lah saja. Sama ada menyimpan RM5 setiap minggu. Okay. Yang kedua ni adalah itu lagi mencabar lah. Menyimpan setiap pembelian yang diberi pulangan RM5. So kadang-kadang kita ni membeli barang di kedai apa tu kan, baki dibalikkan. Kalau ada RM5 terselit di sana, bukan RM1 atau RM10, kita ni simpan. Itu maksudnya. Jadi saya kenal mengenai dengan cabaran RM5 ini adalah rakan kita Dini. Biasanya ia akan menyimpan RM5 ini sekiranya beliau mendapatkan duit RM5 bulan. Jadi disimpannya ya. Jadi seterusnya ni Puan, memandang kita ni berbaki 2 minit saja lagi. Jadi apakah antara tips untuk penonton di luar sana untuk memulakan bajet ni?
Okay, so ada 4 cara untuk start. Satu, you pilih strategi yang mana Auda suka. Okay, yang kedua, you catat perbelanjaan. So ini balik semula mencek lah. And then yang ketiga, membuat budget. Sudah kena tu stick to the budget. And then yang keempat, ini yang paling important, nilai strategi budget. Adakah ia sesuai dengan ketanikah Indah? Kalau Indah pasal sana di luar sana memang banyaklah budget strategi budget ini. Tapi yang paling saya nyorang favorite ialah saya bawakan nama ni. Betul sekali. Strategi budget pastinya banyak dan ianya terpulang kepada individu itu sendiri. Ada yang suka dengan membuat bajet mingguan, ada yang suka dengan membuat RM5 sampul wang tunai dan sebagainya. Ada lagi yang mungkin no spend challenge yang mana ianya adalah sangat mencabar. Tapi betul lah yang Puan Hafizah kongsikan. Buat selagi mampu, bawa bekal dan macam-macam lah dari rumah dan cuba untuk tidak berbelanja hanya untuk waktu yang terhad. Bukannya selama-lamanya kan, no spend challenge at all. Jadi mungkin sebelum kita berpisah nih Puan Hafizah, ada nasihat yang akan dikongsikan untuk mereka di luar sana ataupun di mana mereka dapat menghubungi Puan Hafizah sekiranya masih ada beberapa soalan yang ingin ditanyakan. Okey, sekiranya ada soalan lain bolehlah hubungi kami di email address askfpab@outlook.com ataupun laman sosial media kami di Facebook FPAB ataupun Instagram FPAB_BN. So sebarang pertanyaan apa boleh dikemukakan di sana lah. Alhamdulillah ya. Bapak terima kasih diucapkan kepada Puan Hafizah Osili, pakar motivasi kita kerana sudi hadir untuk berkongsi mengenai dengan strategi bajet dalam segmen motivasi kewangan. Terima kasih Puan. Sama-sama.